Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Azhari, nombor metrik 058290. Hari ini kami ingin terangkan serba sedikit tentang hukum taklifi dan hukum wada'i yang terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah dan cara-cara mengistinbat hukum. Tajuk Al-Hakim, mahkum fih dengan mahkum alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismiku Muhammad Faisal Hakimi bin Kurasali, nombor metrik 058933. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan usul fiqh berkaitan dengan hukum taklifi, wada'i, hakim, mahkum fiqh dan mahkum alaih. Daripada hukum tersebut, yang membawa maksud satu perkara yang perlu difahami secara jelas ialah bahawa isi kandungan syariah Islam yang menjadi subjek dalam silibus pengajian syariah bukan bersifat taklifi semata-mata, iaitu menghuraikan tentang apa, malah ianya juga bersifat wada'i, iaitu yang menghuraikan tentang persoalan bagaimana sehubungan itu para fuqaha membahagikan hukum dan ketentuan syariah kepada hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi meliputi 5 bahagian, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Hukum wada'i pula melibatkan 3 aspek, iaitu sebab, syarat dan halangan. Usul fiqh merupakan ilmu yang secara garis besar mengkaji cara-cara mengistinbat, yakni menggali hukum. Sekalipun usul fiqh muncul setelah fiqh, tetapi secara teknis terlebih dahulu para ulama menggunakan usul fiqh untuk menghasilkan fiqh. Artinya, sebelum orang ulama menetapkan suatu perkara yang haram, ia telah mengkaji yang telah menjadi alasan perkara itu diharamkan. Maksudnya dia tidak akan menghukum benda tu tanpa sebab. Hukum haramnya disebut fiqh dan dasar-dasar sebagai alasannya disebut usul fiqh. Dengan demikian, sebelum seseorang mengkaji materi fiqh, hendaknya ia telah mengkaji usul fiqh terlebih dahulu, sehingga dapat mengetahui alasan-alasan ulama menetapkan suatu hukum fiqh. Dan tujuan mempelajari usul fiqh ini tercapai, iaitu terhindar dari taklid atau sifat ikut-ikutan kerana buta terhadap dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Gambaran orang yang mengkaji fiqh tanpa usul fiqh adalah seperti orang membaca teks berbahasa Arab tanpa mengetahui kaedah-kaedah nahwu saraf dalam bahasa Arab. Demikian pentingnya usul fiqh dan hubungan dengan fiqh. Dalam kajian usul fiqh terdapat sumber-sumber hukum Islam yang mencakup sumber Al-Quran, As-Sunnah maupun Ar-Ra'yu, yakni ijtihad. Dan dalam hukum syarak terdapat berbagai aspek, iaitu hakim, mahkum fiqh dan mahkum alaih. Yang pertama hukum taklifi, iaitu ijab. Nas dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 110, yang bermaksud, dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Ayat ini mengandungi perintah untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat. Setiap perintah Allah adalah wajib dilakukan selagi tiada qarinah yang menunjukkan perintah tersebut hanya sunat atau harus dilakukan. Oleh itu, ayat ini menunjukkan kewajipan solat dan zakat. Seterusnya nadbu, iaitu sunat. Nas dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi autumina amanah. Surah Al-Baqarah ayat 283, yang bermaksud, kemudian kalau orang yang memberi hutang itu percaya kepada orang yang berhutang, iaitu dengan tidak payah menyurat, saksi atau perlukan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang atau orang yang dipercaya itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Ayat ini menerangkan bahawa orang yang berhutang itu perlu menyempurnakan amanah untuk bayar hutang. Syarak menuntut supaya menunaikan amanah ketika dirinya selamat atas jalan tuntutan tanpa ada keharusan, maka menunaikannya adalah mandub. Seterusnya karahah, iaitu makruh. Nas dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Surah Al-Ma'idah ayat 101 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi tentang perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan lagi kamu. Ayat ini mengandungi larangan bertanyakan kepada Rasulullah kerana ia boleh membawa kepada implikasi yang tidak diingini. Namun begitu, dalam ayat yang sama, Allah memberikan kelonggaran kepada para sahabat untuk bertanyakan kepada baginda, dan ini menunjukkan bahawa larangan tersebut adalah secara tidak tegas. Okey, seterusnya tahrim, iaitu haram. Nas dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Surah Al-Isra ayat ke-33 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Ayat ini mengandungi larangan untuk membunuh seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah. Setiap larangan Allah adalah haram dilakukan selagi tiada qarinah yang menunjukkan larangan tersebut hanya makruh atau harus dilakukan. Oleh itu, ayat ini menunjukkan keharaman membunuh. Okey, seterusnya ibahah, iaitu harus. Nas dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulu washrabu wa la tusyrifun. Surah Al-A'raf ayat ke-31 yang bermaksud, makan dan minumlah serta janganlah pula kamu berlebih-lebihan. Ayat ini hanya menunjukkan bahawa keharusan makan dan minum walaupun ia dinyatakan dalam bentuk perintah kerana terdapat karinah yang menunjukkan bahawa ia tidak diwajibkan, iaitu larangan supaya tidak berlebih-lebihan. Okey, insya-Allah saya akan menyambung pembentangan. Okey, ijab. Wa ma atukumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hajj ayat 7. Yang bermaksud, apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu maka terimalah, dan apa jua yang baginda larang kamu melakukannya maka tinggalkanlah. Ayat ini mewajibkan umat Islam mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangan baginda. Okey, ijab seterusnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijj ayat 9 yang membawa maksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Ayat ini menyatakan keaslian kandungan Al-Quran kerana ia terpelihara daripada perubahan dan penyelewengan manusia. Keasliannya kandungan Al-Quran ini terjamin kerana Allah sendiri yang menjaganya. Oleh itu, semua perintah Al-Quran wajib ditaati kerana ia adalah benar-benar perintah dari Allah. Okey, yang seterusnya tahrim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Surah An-Nur ayat 63 yang membawa maksud, maka hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga agar mereka tidak ditimpa bala bencana dan ditimpa azab yang pedih. Ayat ini memberi ancaman kepada golongan yang ingkar dan tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat berat. Hal ini menunjukkan bahawa As-Sunnah mempunyai kedudukan yang tinggi menurut syarak selepas Al-Quran. Okey, ijab seterusnya. Wa'budullah. Okey, surah An-Nisa ayat 36 yang membawa maksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Syarak menunjukkan kepada hamba-Nya untuk melakukan dalam bentuk keharusan, maka beribadat kepada Allah adalah wajib. Yang seterusnya ibahah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Surah Al-Ma'idah ayat 96 yang membawa maksud dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan. Okey, dari laut sebagai makanan yang lazat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Syara memberi pilihan kepada mukallaf untuk melaksanakan ataupun meninggalkan tanpa ada kecenderungan. Maka memburu binatang di lautan dan makan makanan dari laut itu adalah mubah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ismi Muhammad Yazid bin Muhammad Zainul Abidin. Nombor metrik 058273. Okey, hari ini saya ingin menerangkan nas yang berkaitan dengan hukum wadai. Yang pertama, sebab A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surah An-Nur ayat 2. Maksudnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan supaya lelaki dan wanita yang berzina disebat sebanyak 100 kali sebatan setiap seorang. Perintah ini menunjukkan bahawa zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan ia telah dijadikan sebab bagi kewajipan melaksanakan hukuman sebat kepada penzina. Yang kedua, syarat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sampai ke buku lali. Ayat ini menjadikan wuduk sebagai syarat sah salat. Tidak sah salat tanpa wuduk. Yang ketiga, mani'. Hadis daripada Nabi Muhammad SAW, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Riwayat Muslim. Maksudnya, seorang muslim tidak boleh mewarisi harta seorang kafir dan seorang kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah melarang seorang muslim mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang bukan beragama Islam dan begitu juga sebaliknya. Larangan ini menunjukkan bahawa perbezaan agama adalah penghalang kepada warisan harta pusaka. Yang keempat, syarat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 97. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Syarak memutuskan kemampuan bagi seseorang itu merupakan syarat wajibnya mengerjakan ibadah haji. Oleh itu, ketidakmampuan tidak wajib mengerjakan kewajipan ibadah haji. Yang kelima, sebab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Maksudnya, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan supaya lelaki dan wanita yang mencuri dipotong kedua tangan mereka. Perintah ini menunjukkan bahawa mencuri adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan ia telah dijadikan sebab bagi kewajipan melaksanakan kewajipan hukuman memotong tangan kepada pencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Azim bin Azharin, nombor metrik 058290. Okay, hari ini kami ingin terangkan dan ringkaskan serba sedikit tentang perbahasan tajuk Al-Hakim, Mahkum Fih dengan Mahkum Alaih. Okay, yang pertama, Al-Hakim. Hakim adalah sumber dari segala hukum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, tidak berlaku hukum kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada syariat melainkan yang disyariatkan olehnya. Oleh kerana itu, Al-Quran dan ijma' ulama mendukungnya. Ijma' ulama' menyatakan bahawa hakim adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, para ulama' masih berselisih pendapat dalam satu masalah dan kemudian pendapat mereka dijelaskan yang diiringi dengan penjelasan mana yang paling rajih. Pendapat yang pertama oleh mazhab Mu'tazilah dan sekelompok Ja'fariyah. Mereka berpendapat bahawa sesungguhnya di dalam perbuatan terdapat kebaikan dan keburukan itu sendiri. Dan akal fikiran dapat memahami kebaikan dan keburukan sebahagian besar perbuatan dengan sendirinya, dengan melihat kepada sifat-sifat perbuatan
dan pengaruh seperti manfaat atau bahaya, iaitu maslahah atau kerosakan. Pendapat yang kedua oleh golongan Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahawa akal fikiran tidak boleh memahami hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya, akan tetapi harus dengan perantara para rasul, kerana di dalam perbuatan tidak ada kebaikan yang berdiri dengan sendiri yang mengharuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkannya kepada para hamba-Nya. Seperti mana juga di dalam perbuatan-perbuatan tidak ada keburukan yang berdiri dengan sendiri yang mengharuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melarangnya. Okey, pendapat yang ketiga oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi serta sebagai ulama usul. Mereka berpendapat bahawa seluruh perbuatan memiliki kebaikan dan keburukan di mana akal fikiran mampu memahami dan mengenali di sebahagian besar perbuatan. Hal ini disebabkan kerana dalam perbuatan terdapat sifat-sifat, maslahah dan kerosakan yang ditimbulkan. Akan tetapi, keberadaan perbuatan yang baik sesuai dengan pemahaman akal tidak harus diperintahkan oleh Islam. Juga, keberadaan perbuatan yang buruk tidak harus dilarang oleh Islam. Okey, pendapat pilihan pendapat yang dipilih ialah pendapat yang ketiga tadi kerana ia didukung oleh dalil berupa Al-Quran dan dalil akal. Adapun dalil Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya memerintahkan apa yang baik dan melarang apa yang buruk. Kebaikan dan keburukan ada di dalam perbuatan-perbuatan sebelum adanya perintah dan larangan. Daripada perbezaan pendapat yang tadi, terjadinya masalah, iaitu mereka melihat dari segi sikap yang memandang baik atau buruknya perbuatan. Dapat disimpulkan bahawa setelah datangnya syariat Islam, tidak ada perbezaan pendapat di antara para ulama lagi dalam masalah bahawa hukum Allah Subhanahu Wa Taala difahami dengan perantara ajaran ilahi yang dikandung kitabnya atau sunnahnya atau sunnah nabinya. Kerana Al-Quran dan sunnah Nabawi mewakili penyampaian ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afham Daniel bin Yusdi, nombor metrik 058811. Jadi insya-Allah saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya sebentar tadi. Saya akan membentangkan mengenai tajuk mahkum fi. Mahkum fi ini adalah berdasarkan kepada hukum-hukum. Ianya berhubungan dengan ijab, wajib. Seterusnya berhubungan dengan nab, mandub ataupun sunnah. Seterusnya berhubungan dengan tahrim, haram. Berhubungan dengan karohah, makruh. Dan yang terakhir berhubungan dengan ibahah, mubah. Syarat-syarat bagi hukum mahkum fih ini adalah ianya perbuatan yang diketahui oleh setiap mukallaf dengan jelas. Yang kedua, harusnya diketahui bahawa pentaklifan itu berasal daripada orang yang mempunyai maklumat untuk mentaklifkan, dan termasuk orang yang wajib ke atas mukallaf mematuhi hukum-hukum tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbuatan sebegini yang dapat ditaklifkan itu mungkin terjadi. Artinya di sini ia melakukan atau meninggalkannya berada dalam batas kemampuan mukallaf. Syarat yang pertama adalah wajib. Perbuatan yang wajib ini iaitu sesuatu perkara yang diberikan pahala apabila dikerjakan dan diberi azab ataupun seksa apabila ditinggalkan. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama. Maksudnya di sini, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksud daripada ayat ini adalah ijab, itu wajib. Yang diperoleh dari ayat ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf, iaitu memenuhi akad yang hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah mandub ataupun sunnah. Bermaksud sesuatu perkara yang terjadi ataupun mengerjakannya akan memperoleh pahala, dan jika ia meninggalkannya tidak mendapat azab ataupun seksa ataupun dosa. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 282.
Artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf, iaitu menulis seseorang yang berhutang adalah hukumnya adalah sunat. Seterusnya haram, iaitu larangan bagi perbuatan yang amat keras. Jika ia mengerjakannya, ia akan memperoleh dosa, dan jika ia meninggalkannya akan mendapat pahala. Contoh dalam surah Al-An'am ayat 151. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa. Tahrim yang diperoleh daripada ayat ini adalah ianya berhubung dengan perbuatan mukallaf, iaitu membunuh jiwa yang hukumnya haram. Seterusnya yang keempat iaitu makruh. Makruh adalah larangan yang tidak keras. Jika ianya melanggar, ianya tidak berdosa. Tetapi jika ia mengerjakannya, tidak mendapat pahala. Contoh makruh bagi makruh ini pada surah Al-Baqarah ayat 267. Artinya di sini, dan janganlah kamu memilih perkara-perkara yang buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Makruh yang diperoleh daripada ayat ini berhubung dengan perbuatan mukallaf, iaitu menafkahkan harta kepada perkara-perkara yang buruk, hukumnya adalah makruh. Seterusnya yang terakhir iaitu mubah. Mubah ini adalah perkara yang boleh atau tidak mengerjakannya. Jika ia mengerjakannya atau meninggalkannya, ia tidak memperoleh pahala dan ia juga tidak memperoleh dosa. Contohnya di sini adalah seperti makan makanan yang halal, berpakaian yang kemas, teratur, bersih dan sebagainya. Contohnya di sini pada surah Al-Baqarah ayat 184. Artinya di sini, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wallahu alam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ingin menerangkan rumusan tentang al-mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang yang mana seruan atau pesan ilahi terkait dengan perbuatannya. Para ulama juga menyebut mahkum alaih dengan mukallaf. Syarat-syarat sah taklif. Keberadaannya yang dianggap mampu dengan sendirinya atau dengan perantara dalam memahami seruan atau pesan taklif yang diarahkan kepadanya. Tentunya boleh terwujud dengan akal fikiran dan keberadaan pesan tersebut yang mungkin untuk difahami. Pembuat syariat memberlakukan syarat akal baligh jika akal fikiran adalah batin, yang tidak boleh difahami atau tidak boleh dikawal dan berbeza-beza tingkatannya di setiap individu. Acuan taklif pada seseorang ada sampainya dia ke usia akal baligh. Jika seseorang telah mengalami mimpi janabat, maka beban taklif diberlakukan padanya kerana syarat taklif terpenuhi, iaitu mencapai usia akal baligh yang dikategorikan sebagai orang yang berakal. Jadi mukallaf adalah orang yang akal baligh dan berakal. Dan ini tidak berlaku pada anak kecil yang berakal atau akil baligh yang tidak berakal. Dengan demikian, beban taklif tidak diberlakukan pada orang gila, anak kecil yang mumayyiz atau yang tidak mumayyiz. Penghalang terhadap syarat taklif. Yang pertama, pembebanan taklif pada orang yang tidak memahami pesan atau seruan ilahi telah ada di dalam syariat Islam. Yang kedua, sesungguhnya syariat Islam bersifat umum dan merata bagi seluruh manusia. Yang tiga, di dalam Al-Quran ada yang tidak memungkinkan untuk difahami, yakni huruf-huruf yang terputus-putus yang ditemukan di awal-awal sebahagian surah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penutup dari semua hukum-hukum ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa penciptaan langit, bumi dan perkara-perkara yang terkandung di antara keduanya adalah berteraskan kebenaran. Itu al-haq. Konsep kebenaran mutlak ini sebenarnya memberikan suatu pengertian yang mendalam tentang kesempurnaan syariah Islam, sekaligus mencetuskan keyakinan yang mutlak bahawa seluruh ciptaan Allah Ta'ala termasuk peraturan hidup mempunyai misi dan visi yang agung, iaitu untuk menjamin kepentingan masalah manusia. Hakikat ini telah disokong dan didukung oleh fuqaha yang menjalankan kajian dan penelitian terhadap nas-nas Al-Quran, sunnah dan syariah Islam dalam pelbagai bidang seperti ibadat, muamalat, jenayah, siasah dan sebagainya. Sehubungan itu, aspek mekanisme penyelidikan dalam pengajian syariah mestilah selari dan seiring serta bertepatan dengan konsep dan objektif syariah Islamiyah yang berbentuk ketahanan dan kemanusiaan. Fuqaha yang ingin melakukan penyelidikan hukum terhadap suatu kes perlu memastikan mekanisme berteraskan usul fiqh dan muqasih al-syariah mengikut struktur epistemologi dan sumber hukum hakiki. Secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fiqh, hukum merupakan orang yang memutuskan hukum pengadilan yang sama maknanya dengan qadi. Dalam kajian usul fiqh, hakim yang berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Mahkum fiqh adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum, iaitu perbuatan hukum. Mahkan alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya dengan mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni yang pertama, sanggup memahami kitab-kitab perbebanan dan tuntutan syarak yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh kerana itu, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kitab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan hukum taklifi, itu pembebanan. Yang kedua, mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal. Okay, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.